minta maaf lah terlambat sikit sebab tadi biasalah tengah-tengah hari ada urusan. Okay, so kita akan mulakan dululah dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Okay, boleh nampak skrin Boleh, teacher. Okay, so hari ni kita pergi ke kinematic of linear motion. Okay, kinematik gerakan linear. So kalau awak mungkin ada buku past year, buku-buku tahun lepas, tajuk dia macam sama, cuma dia tukar tajuk, mungkin awak nak refer ke nanti. Tajuk dia gerakan. Pada garis lurus ataupun BI dia motion, dia tukar sikit je, motion along straight line. Kali ni dia tukar jadi kinematic of linear motion. So actually memang serupa sepenuhnya lah, silibus dia pun sama je. Maksudnya soalan past year untuk tajuk ni masih valid. Cuma kali ni awak punya bab form 5, ni bab yang terakhir. Maksudnya ada 8 bab saja. Kalau last year dia bab 10 Okay, so dalam cerita ni semua lebih kurang macam fizik sikit. Dia ada displacement, velocity and acceleration as a function of time. So nanti awak tengok semua cerita dia berkaitan dengan time time. Maksudnya mesti ada masa. Bila ada masa nanti dia ada T. Dia akan guna T T sebagai time. So kat sini ada displacement. Sekejap. Okay, kalau tengok ada displacement, dia akan guna huruf D. Dia tak guna D dia guna S. Nanti velocity dia akan guna V. Acceleration dia akan guna A. So awak akan ada 3 terms kat sini, S, V and A Okay, yang lain-lain ni adalah keyword dia. Okay, tu boleh baca nanti. Okay, so kita pergi yang pertama, 8.1, displacement, velocity and acceleration as a function of time. Okay, so cikgu akan pakai slide ni. Slide ni memang dalam bahasa Melayu sebab cikgu ada bagi ceramah hari tu. Ada orang guna BM. So, tapi awak boleh nanti kita refer jugalah textbook Okay, so sebelum masuk ke konsep ni, awak tengok cikgu dah intro semalam. Antara topik yang ada dalam bab ni ada 3 bab besar dalam ni Yang pertama differentiation, integration and quadratic function or quadratic equation lah, dua-dua tu terlibat. Okay, so yang kita katakan differentiation So kita review sikit tentang differentiation review. Okay, so awak kena cuba ambil memori awak balik. Awak dulu ada satu graf kuadratik. Biasanya masa kita buat pembezaan dulu kita ada macam graf macam ni. Kita ada graf ni, kita namakan dia y equal, katakanlah negatif x square plus ni tak tahu nak reka ni 5. Contoh je contoh saja tak tahulah function sebenar dia. So kenapa namanya y and x? Sebab x exist and y exist. So nama dia mesti ada y, mesti ada x. Okay, so dekat graf ni awak kena baca beberapa cerita lah. Yang pertama, kalau cikgu buat satu garis merah kat sini, apa nama garis ni? Dia a straight line touch one point at curve.
Dia touch one point at curve. Tangent. Kita panggil apa dia? Tangent. Okay, so kita Tangent. akan panggil dia tangent. Okay, betul. Tangent. So untuk case ni, tangent ni boleh juga kita label dia sebagai, ada lagi istilah maths dia yang lain lagi. Vertex. Selain daripada tangent, kita boleh tulis dia sebagai dy Okay. dx equal to berapa? Untuk straight Zero. line ni special, Zero. dia equal to berapa? 0. Okay, 0. Sebab apa orang kata 0? Sebab dia touch dekat maximum or minimum point. Sebab dia maximum point. Maximum point, turning point, semua tu istilah dia lah Okay, kenapa kita kata dy dx? Sebab function kita y and x. So nanti untuk tajuk ni, awak akan jumpa semua graf berkaitan macam ni. Tapi nanti ditukar sikit lah graf dia, nanti nama dia huruf S and T. S tadi displacement, sesaran So graf dia pun lebih kurang je. Okay, tak kira lah apa function yang dia bagi, dia tak akan bagi y lah. Katakan dia bagi sini S sama dengan T minus 3T square. Contoh contoh sahaja. Sekejap. Okay, katalah plus 5. Okay, so graf ni awak tahu graf ni graf masam sebab dia negatif 3T square. Okay, so graf masam. So kat sini nanti kalau cikgu letak satu garis sebab kita akan main dengan tangent je lagi Okay, so nama dia dah bukan lagi dy dx, nama dia akan bertukar jadi ds dt. ds dt equal to 0. Okay. Dekat maximum point lah, biasa kita fokus kat maximum point. Okay, so graf ni graf displacement, sesaran. So yang mewakili graf ni tengah cerita tentang satu objek yang bergerak. So awak ada zarah, nanti dia guna kejap Okay, dia guna apa zarah? Partikel lah, dia kata zarah tu partikel. So ada satu partikel yang bergerak. So bila bergerak, okay. So kita tak ada bahagian ni. Okay, so kat sini kita akan label dia sebagai O, origin. Okay, zarah yang mula-mula masa dia first bergerak ni, yang cikgu letak warna biru sikit ni. Okay, sini bermaksud dia punya pergerakan. Ni dia punya jarak dia punya jarak. Berapa panjang dia. Panjang graf ni akan mewakili berapa jarak dia bergerak. Sampailah ke bawah nanti ada maksud dia yang tersendirilah. Nanti kita akan tengok seterusnya. Okay, selain pada konsep graf tadi ds dt equal to 0. Satu lagi pembezaan yang wajib kita tahu kat sini. Daripada S, V dengan A. Tadi cikgu dah bagi tahu S ni displacement. Nanti V ni velocity. Ini tadi acceleration. Okay, so awak kena sentiasa ingat dia ke bawah dan ke atas. Contoh kat sini cikgu bagi dia ke bawah. Ke bawah kita akan pakai konsep differentiation. Maksudnya kita kena sentiasa buat ds, macam tu. So contohnya daripada S, okay, awak ada huruf S. S tadi cikgu ambil yang T minus 3T square plus 5. Okay, dia perlu tukar jadi V. So masa dia nak tukar jadi V, dia tak boleh tukar sesuka hati lah tiba-tiba S jadi V. Awak mesti tukarkan dia jadi ds dt. Kenapa tak guna ds dx? Sebab kat sini function kita T dengan S. So mesti huruf S, mesti huruf T. Okay, ds dt ni sama maksud dengan equal to V. So ingat masa awak differentiate dia dah jadi V. So terpulanglah, awak tak nak tulis ni pun tak apa. Tapi biasanya kita akan tulis dulu ds
S dt. Supaya kita nampak kita sedang buat dia kita sedang differentiate dia lah. Okay, so S convert to V, awak kena differentiate S. Jadilah T kalau differentiate tinggal 1. Okay, 3T square akan jadi negative 6T. Okay, plus 5 akan hilang. Okay. So ni adalah function untuk displacement. Yang ini dah jadi function untuk velocity. Kemudian daripada V, ya. So maknanya differentiation of displacement equal to velocity dia lah. Betul. Nanti bila awak differentiate pula velocity, awak akan dapat apa agak? Awak ada tadi SVA. Awak akan dapat acceleration. Tapi biasa kita akan tulis lah, kita tak tulis A dulu kita akan tulis dV dulu. dV per dt equal A. Equal, okay, lepas awak differentiate 1 minus 6t, awak akan dapat negative 6. Okay, konsep ni akan dipakai untuk soalan-soalan seterusnya lah. Okay, boleh ke untuk SVA tadi? So from S boleh convert jadi V, boleh convert jadi A. So kalau S nak jadi A, awak kena buat differentiate second derivative lah. Kena buat 2 kali. Okay, itu SVA. Sekarang boleh juga function yang first function dia start dengan A. So awak masih ada SVA. Tapi dia start dekat sini dulu. Dia start bagi function sini dulu. Katakanlah dia bagi 3 plus 2t. Lepas tu dia minta awak cari function of velocity. So awak nak naik ke atas, awak kena buat integration. Dia just terbalik lah. Kalau tadi kita turun SVA, kita akan buat differentiation. Kalau AVS naik ke atas, kita akan buat integration. So integration ni biasanya kena kalau payah kita tak boleh nak congak sangat lah. Macam mana nak dapatkan V? Integrate A. Integrate 3 plus 2t. Okay, awak integrate, awak akan dapat 3t plus 2t square over 2. Biasanya ada plus c. Sebab dia indefinite kan. So ada plus C. Okay. Boleh kat situ. Ini konsep integration. Okay. Lepas tu awak boleh potong-potong nanti tinggal satu sini. Okay. Kemudian nak dapatkan S pula. Awak kena differentiate 3T plus T square plus C. Okay, C ni katakanlah kita abaikan dulu untuk kes ni sebab C nanti awak akan dapat dalam soalan Okay, so bila awak differentiatekan benda ni, awak akan dapat satu lagi jawapan, iaitu dia akan jadi 3T square over Okay, untuk kes macam ni nanti dia akan bermula dari bawah. So naik ke atas, naik ke atas. Okay, ikut soalan. Kalau soalan nak sampai S, kita kena buat 2 kali. Kalau soalan nak sampai V, awak stop sampai V sahaja. Okay, tu belum masuk soalan lah. Ni baru konsep differentiation and integration. Okay, boleh cikgu teruskan? Boleh. Okay. So bila awak dah tengok sini, awak pergi balik kat graf tadi. Tengok kat graf tadi ada nama DS. Kat graf tadi ni yang dekat graf tadi tangent dia nama dia DS dt. So apa maksud DS dt? Dia ada nama lain tak? Sini pun ada DS dt ni yang cikgu bulatkan ni.
So apa sebenarnya nama untuk DSDT ni? DSDT ni juga boleh kita bagi nama dia. Kita juga boleh labelkan dia sebagai V. Okay, V equal to 0. So awak tengok sini function graph ni S. Tapi dekat graph ni kalau awak ambil tangent dia akan jadi V. Tangent ada banyak kat sini Selain pada situ kat sini pun kita panggil tangent Mana-mana straight line yang touch one point kita panggil tangent. Sini pun boleh jadi tangent. So ada tangent yang positif. Yang ni tangent dia DSDT dia positif. Yang turun tangga ni DSDT dia negatif. Okey, bermaksud sini V dia positif. Hal laju dia positif. Sini hal laju dia negatif. Sini hal laju dia sifar. Maksudnya dia tak bergerak. So dia ada term dia kat situ nanti Okay, so settle untuk pengenalan. So kita akan tengok question 1. Question 1 ni dekat discovery activity tu Okay, awak tengok kat situ dia ada bagi S equal T square minus 3T kat sini Okay, then dia bagi range masa dia T in between 0 to 4. Okay. So untuk kita dapatkan, untuk kita gambarkan partikel tu dia bergerak, move along a straight line from a fixed point O. Okay, so awak kena ambil satu konsep kat sini. Sekejap Okay, konsep dia mesti ada satu konsep line number Line number. Okay, kejap. Line number. Okay, awak pernah belajar dulu garis nombor. Ni untuk ni kita fokus X axis saja. Awak ada satu garis number. So sekarang ni dia punya kedudukan O ni. O ni adalah fixed point kita. Fixed point. Okay, kalau awak ada right and left side, right side, left side. Okay, yang dimasukkan right side ni right O maksudnya sekejap. Okay, sekejap. Okay. Kita panggil right of point O. Right of point O. Awak mesti sentiasa letakkan satu titik rujukan dekat O. So kalau left nanti left of point O. Okay, so zarah awak. Zarah ni sama ada orang, kenderaan ataupun dalam cerita ni kadang-kadang dia guna saat. Bila saat tu partikel tu mungkin kecil bola ke guli. Okay, so tak semestinya kita punya starting point tu kat sini. Tak semestinya masa kita nak bergerak kita mesti start dekat sini. Okay, tak semestinya. Kadang-kadang ada kes dia bergerak daripada tempat lain. Contoh dia start daripada sini. Dia start daripada sini bermaksud T0. T0 ni masa kosong. Semasa kita start timing kita kosong, kita berada left of point O. So tengok berapa. Katakan kat sini dia bagi negative 2. Apa maksud negative 2? Negative 2 maksudnya a particle okay, macam mana awak nak kata dia negatif tu? Zarah, a particle locate to kalau kita cikgu pakai meters ni, 2 meter to the kejap.
Okey, sebenarnya dia banyak cerita lah kat sini. Katakan sini, ni Pak si X ni mewakili S sesaran ataupun displacement. Okey, katakan pada T0, awak punya jarak daripada O sampai tempat ni label dia -2. Bermaksud a particle locate 2 meter to the left. Kalau left maksudnya awak kena letak particle tu di sebelah kiri O. Kalau right, awak kena letak berapa meter di sebelah kanan O. Okay, so macam mana nak kira? Kita akan kira menggunakan jadual. Okay, so cikgu tengok soalan tadi soalan muka surat 252. Okay, ni page 252. Okay, dekat soalan tu dia ada bagi kat awak macam ni je. Dia bagi kat kita yang ni je. Okay, so sekarang dia nak kita describekan macam mana partikel tu bergerak dalam masa 4 saat yang pertama. Okay, so cikgu akan salin semula. So kita ada S equal T square minus 3T. Okay, macam mana awak nak describekan dekat orang partikel ni bergerak pergi kanan ke kiri ke? So first kali kalau nak senang kita akan construct table. Table ni ikut range yang dia bagi. Awak ada T, awak ada S. Okay, dia bagi T start from 0 sampai 4. Okay, so awak kena buat sampai 4 lah. Kalau dia bagi sampai 10, kita buat sampai 10. Biasanya paling maksimum pun sampai 6 je. Okay, first tadi apa? Construct table. Construct table. Kalau awak tak construct table, awak just kira kat calculator, then awak payah sikit nak describe lah. Okay, so boleh tak tolong kira untuk T0, awak akan dapat? Zero. Aduh, dah lama hilang ni. Ke baru? Baru tadi. je. Teacher lag dari tadi ke? Baru. Bercakap seorang-seorang lah tadi. So sempat ke tidak ni? Sekejap aduh. Patutlah tak ada respon. Okey, kejap. Sempat tak yang cikgu tunjuk jadual ni? Tak. Sempat. Dia sampai 0 tadi. Yang zero je. Zero yang atas ni ke? Ini? Ini dah Tak, yang dekat. Yang tu dah teacher. Ini dah. Okay, so kita tengok example page 252. Dia ada bagi, dia bagi satu function of displacement S equal T square minus 3T. So dia suruh awak describe. Describe macam mana partikel tu bergerak. So bila awak nak describe, awak kena buat line number and graph. Bukan and lah, or graph. So first kali sebelum kita nak buat line number, kita kena ni dulu. Kita kena kira dulu, kita construct table. Table ni macam tak wajib tapi kita construct supaya nampak
berapa value untuk S. Okay, so T ni 0 to 4 ni dapat daripada range yang dia bagi. Dia memang suruh 0 sampai 4. So awak ambil 0, 1, 2, 3, 4 lah. Okay, macam mana kalau awak kira 0, confirm 0. Kalau 1 dapat berapa? 1 square minus Negative 2. okay, negative 2. Lagi next. Negative 2. Negative 2 juga. Lepas tu 0. 0. 4 dapat? 4. Okay, 4. Okay, so awak kena tunjukkan dalam bentuk line number. So awak pun buat satu line. Okay, awak tengok line number tu awak ada O tu sebagai origin dia lah ataupun fixed point dia. Ke kanan paling besar 4, ke kiri paling besar 2. Okay, so letaklah mana-mana, letak 0 sini. Okay, so partikel tu starting point dia memang dekat 0, 0. Maksudnya dekat sini awak letak satu point, awak letak masa time, T dia 0. So sini adalah S. Paksi dia ada satu paksi saja, paksi X sahaja. Okay, kemudian pada T1 dia bergerak left or right side? Negative 2. Left ke right? Left. Okay, so awak letaklah mana-mana yang agak-agak negatif tu. Tak payah pakai scale kat sini. Okay, letak kat atas dia, T dia ialah 1 second. Maybe 1 second lah. Lepas tu nanti bila T tu dekat situ juga. So kita nak elakkan pertindihan. Kita buat dekat bawah. Kita letak kat sini T2. Dia masih left, apa dia kata kita panggil tadi? Locate 2 meter to the left of O. Macam itulah. Di sebelah kiri O. Okay, sampai T3 dia duduk betul-betul di atas O. T3. Dan yang terakhir T4 dia berada 4 unit atau 4 meter to the right of O. Okay, sorry kat bawah lah sebab cikgu meneruskan perjalanan tadi. Dia macam perjalanan so awak follow dia punya perjalanan tu. Okay, so kalau kita nak describe, zarah tu dia bergerak macam ni. Dia bergerak pergi ke kiri, kemudian dia buat U-turn. Dia buat U-turn, dia bergerak macam ni. Dan dia stop kat sini. Actually kita tak tahu lah dia stop ke tak, tapi sebab masa dia minta sampai 4, so kita stop kat sini. Okay, itu dari segi pergerakan zarah. Dia bergerak ke kiri, kemudian dia start bergerak ke kanan. Okay, sekarang ni kalau awak nak describe dengan graf. Okay, graf ni, graf dia adalah graf kuadratik. Oops. Graf dia adalah graf kuadratik. Okay, disebabkan dekat x-axis ni kita pakai dia sebagai T. Ni terbaliklah sini atas ni yang S. Okay, T ni mestilah semua yang positif je. Masa tak ada yang negatif. So awak tak perlulah tambah axis negatif. Okay, so ni 0. Okay, so awak tengok graf awak ni. Awak ada 0, 1, 2, 3, 4. Okay, so awak boleh plot lah untuk permulaan ni, maybe kita plot dululah 0, 0 kat sini. Kalau 1 nanti negative 2. Okay, so ambil sikit skala sini letak negative 2. Sini negative 2. Kemudian 2 dapat 0 dan 4 dapat 4. Okay, so disebabkan takut nak pusing susah, cikgu ni dulu sketch dulu. Nanti kita susah sikit. Okay, sekejap. Okay. And then barulah cikgu letak putus-putus macam ni. Okay, sini 4. Okay, ni lebih kurang rupa graf dia.
Graf dia mesti graf kuadratik lah sebab awak tengok function dia tadi kan memang nama dia S equal T square minus 3T. Dia kuadratik. Macam awak buat Y sama dengan X square minus 3X. Lebih kurang lah graf dia macam ni. Okay, so dekat graf ni awak boleh bagi beberapa cerita lah. Contohnya yang bahagian bawah ni. Bahagian bawah ni kita nak kata dia punya displacement positif ke negatif? Yang bawah ni. So in between timing dia antara tak boleh letak equal lah. Sekejap. Okay, T awak 0 to 3. Tak boleh letak equal lah. 0 tu tak boleh equal, 3 pun tak boleh equal. Sebab dia kalau equal nanti dia ada nilai dia sendiri. Okay, so ni kita kata displacement. Okay, displacement is negative. So kalau displacement is negative, boleh juga letak S less than 0. Negatif lah maksudnya. Okay, so kalau kita ambil yang atas pula, yang ni kita kata dia positif sebab ni O, ni ke kanan O, positif. Nilai yang positif ke kanan O, right. Okay, so kita boleh kata kat sini T more than 3 S positif. Ataupun displacement is positif. Ada tak displacement awak 0? Dekat mana displacement kita 0? Dekat mana S kita equal to 0? Masa T sama dengan berapa? 0 dengan 3 teacher. 0 and 3. So 3 apa? 0 and 3 maksudnya dekat situ dia punya displacement 0. Boleh? Okay teacher, boleh. Okay, tu baru dia punya graf S Okay, samalah kalau awak nak baca kat sini pun awak boleh juga baca kat mana displacement. Sebenarnya daripada jadual ni pun kita dah boleh baca dah displacement negatif, displacement 0 and displacement positif. Tapi biasa kita describe, cara describe biasanya maksudnya line number or graph. Kalau dia tak cakap, awak pilih salah satu. Okay, so tengok page 253. Ada satu question kat situ, a particle move along there. Sekejap. Okay, yang ni. Okay, ni dia bagi awak tangkap dia punya persamaan. Biasanya kita akan tangkap persamaan dia. Kita akan tangkap yang ni. Oops. Lepas tu bila kita baca dia macam tak ada maklumat tambahan Dia just kata dia memang pass through a fixed point O. Okay, so dia nak tahu masa T0 and T10. Okay, so ni sepatutnya tak ada problem sangat lah. Kalau T0, awak just subkan T tu dengan 0. Kemudian baca cerita dia. Sekejap Okay, so cikgu ambil dia punya function S. Okay, S equal 4T minus T square. Ni soalan lain Sekejap Okay, sorry, ni soalan lain. 3. Okay, soalan yang example 1 ni rasanya tak ada problem kot. Cuma cikgu rasa ni dia salah tulis Awak betulkan sikit ni. T5 ni tukar jadi T10 dekat textbook awak tu. Betul kan? Dia ada salah typing kat situ. Okay, kalau dia kata dia nak instantaneous ni, maksudnya ni ni perkataan ni.
Maksudnya dia sedang cari sasaran seketika. Okey, maksud sasaran seketika ni maksudnya pada masa itu. Pada masa yang dia nak saja. So tak perlulah awak buat jadual. Pada masa kosong awak kira T0. Kalau dia nak pada masa T awak 10, awak kira T awak equal to 10. Okey, boleh ke? Untuk instantaneous tu? Boleh teacher. Boleh. Okay, then kalau dia minta awak explain sikit position dia, awak tengoklah kalau S dia dapat 4, awak mesti kata the particle is located 4 meter to the left. Okay, kenapa dia kata left? Kenapa dia kata left? Kenapa dia tak kata S4 tu right? Macam ada salah je kat sini. Kejap Salah kan perkataan left ni? Tepung jagung ke tepung gandum? Gandum. Okay, S4 ni sepatutnya dia right right from the fixed point. Salah juga itu. Okay, kalau T10 tadi awak kira dia dapat negative 16. The particle is located 60 meter from the fixed point. Ayat dia banyak tertinggal lah ni. Okay. So kat sini betulkan sikit lah. S4 tadi right. Lepas tu T10 tadi left. Okay, yang cikgu nak kita tengok example 2 ni kat sini Dia kata a particle move along straight line and pass through ni. Okay, displacement dia diberi oleh function yang ini. S equal 4t minus t square. Range time dia ialah 0 to 5. Dan dia kata represent dengan line, number line and time graph. Displacement time graph. Okay, so macam tadi juga Okay, so first kali awak kena buat apa? Buat table. Table, tadi masa dia daripada 0 sampai 5. Kejap Okay, sini time, S ni kena kira. So kita kira lah, kira patutnya tak ada masalah. Kira cikgu ambil daripada jadual cikgu dah kira ni. Dapat 0, 3, 4, 3, 0, negative 5. Okay, so cara nak bina, kalau dia kata represent guna apa tadi? Number line. Awak buat satu number line. Number line ni nama dia S. Okay, untuk left side paling besar adalah negative 5. So sini ada negative 5. Okay, lepas tu untuk right side ada 4. So boleh letak sini 0. Sini 4. Okay, so awak startkan partikel awak tu kat mana? Okay, partikel kita masa 0 dekat sini. Awak just start point and letak t equal to 0. Lepas tu masa dia 1 second, dia berada 3 meter from the right side. So 3 meter. So anggarkan 3 kat mana? Sini lah. T awak equal to 1. So dia dah bergerak ke kanan. Okay, lepas tu masa dia 2 second, dia berada dekat 4. So sini. Okay, kemudian masa dia 3 second, dia berada dekat 3 semula. So kat sini. Okay, awak mesti consider 3 tu bukannya dia bergerak 3 unit lagi ya. Maksudnya dia berada antara 0 hingga 3. So dekat sini. T equal to 3.
Betul tak ni? Cikgu kira ni. Okay. 4. Okay, kemudian 4 masa 4 saat berada dekat kosong. 3 equal to 4. Dan yang terakhir berada dekat last kali ni. T equal to negative. T equal to 5 second. Okay, cuma masa awak nak lukis nanti nampak macam tak cantik, takkan nak buat macam ni. So awak adjust sikit. Boleh adjust yang bahagian ni. Yang ni boleh dia duduk di atas titik ni. Kita boleh dudukkan dia kat sini. Sini T equal to. So dia baru boleh buat U-turn Okay, Zara tu bergerak memang nampak ke kanan dan ke kiri. Tapi maksud positif tadi, maksud 3, 4, 3 ni maksudnya sasaran tu berada sebelah kanan O. Tapi memang dia tengah buat U-turn Tengah buat U-turn. Bolehkah ada soalan? Teacher, contoh kalau dalam exam yang U-turn tu, yang titik dekat 4 tadi tu letak dekat tempat asal balik, lepas tu terlupa. Dia just terus sambung macam tu je. Tak dapat markah. Boleh je. Dia dapat. Sebab dia yang penting kedudukan dia betul kat situ. Cuma nanti awak nak lukis dia macam, kalau awak tengok buku pasir lagi dia letak sama sama tara. Contoh sini dengan sini. Kalau tempat tu sama dia letak dekat sini. Sebab yang pasir punya dia tak buat garis. Maksudnya dia tak sambungkan garisan ni. Tapi kalau awak letak kat atas ni nanti awak nak sambung dia macam susah sikit lah. Awak nak pusing macam mana tu? Mungkin awak terpusing macam itu je lah. Mungkin kesalahan kecil lah kita kata kat situ. Yang penting dia punya zarah tu, partikel tu duduk betul-betul kat atas number. Yang point ni duduk betul-betul dekat atas 3. So kalau awak letak kat sini pun betul lah. Dia di atas 4 kan. Cuma sebab awak nampak macam tak boleh nak pusing. So awak letak dia ke sini. Kita adjust je. Okay. Tapi sebenarnya untuk tempat pusing ni awak akan tengok untuk next. Masa masuk kat V nanti awak akan tahu kenapa dia pusing kat situ. Untuk first ni mungkin awak confuse kenapa nak pusing kat sini. Tadi pusing kat jauh sikit kan. Tadi kan dia pusing macam jauh sikit. Untuk kali ni dia pusing betul-betul dekat 4. Dia ada kaitan dengan velocity nanti Okay. So kalau nak lukis graf, kita masih ada pasti X and Y. Okay, awak tengok graf ni graf negatif. So sepatutnya graf ni graf masam lah. Okay, so sini huruf T, sini huruf S. Okay. Sebenarnya kalau graf cikgu lebih suka lukis dulu baru label. Kalau kita plot nanti sebab dia sebenarnya sketch je. Kalau kita plot nanti kita dapat jawapan dia susah nak baca. Contohnya sini 0, cikgu tahu starting dia dekat 0. Starting dekat 0. Okey, lepas tu cikgu tengok apa lagi maklumat yang ada. Contoh 3 dengan 3 sama 2, paling tinggi dekat 4. Maximum point dia dekat 4 Okey, so kita boleh buat dia terus. Ya. Kita boleh je lukis dulu graf negatif, kemudian kita cuba letak label. Contoh kat sini, yang terakhir tadi number dia 5 second masa. Lepas tu dia punya sini pun tengok kalau awak rasa tak logik boleh panjangkan lagi Sini negatif 5. Lepas tu sini puncak dia tadi nombornya 4 paling besar. 4. Kat sini unit dia ialah tadi berapa? 2 2. Okay, 0 sini ada 4. Baca ikut koordinat tu Yang dapat kosong adalah dekat 0 and 4. Lepas tu ada juga nombor 3 kat situ. So bolehlah tambah lagi kat sini 1. Sini 3. So sini 3 lah.
Okay, so kita yang buat dia. Sebenarnya terpulang. Kalau awak rasa nak sketch, awak boleh terus sketch then awak label part CX tu. Ataupun kalau awak nak plot macam tadi, plot satu-satu, nanti graf dia mungkin tersengit-bengit sikit. Payah sikit nak joinkan dia punya point tu. Sebenarnya nanti dia lebih kepada sketch sahaja. So bila sketch, kita akan tengok dia punya C, Y-intercept. Tengok shape dia betul tak negatif. Tengok X-intercept. Dan biasanya macam kuadratik, kita akan tengok maximum or minimum point. Biasa ni je ciri-ciri graf yang kita nak tengok. So ni dah ada maximum point, kat sini ada. Dan yang terakhir ni kena ada lah sebab syarat dia sampai 5 second. Okay. Dia ada minta tak describekan cerita ni. Okay, tak ada. Dia just kata represent sahaja. Okay, itu untuk konsep yang kedua. Graf yang kedua. Okay, macam mana? Boleh cikgu teruskan? Teacher, kalau salah describe, potong markah. Salah describe maksudnya awak punya ayat ke macam mana? Ayat? Ayat. Tapi Ayat macam line number or graph tu dah betul lah. Kalau awak Ayat represent betul. Represent betul, describe salah. Tak ada markah lah describe. Tapi sebenarnya soalan ni nanti awak tengok package dia. Package dia ada 10 marks. Semuanya calculation. Calculation. Setakat ni tak adalah ditanya kanan ke kiri ke. Sebenarnya yang tadi tu konsep je describe dia. Dia just nak awak tahu kenapa dia negatif, kenapa dia positif je. Setakat ni lah. Tapi dia masih mungkin boleh tanya lah konsep tu. Tapi kalau kita ikut format asal, semuanya calculation. Ni pun belum ada calculation lagi. Ni baru konsep ni. Calculation nanti dia bagi dalam bentuk ada differentiation, ada integration dengan kuadratik. Okay, boleh ke? Okay, teacher. Okay, untuk question ni tadi represent saja. Okay, tengok page 254. Okay, ada satu questions yang melibatkan S juga. Okay, ada S equal 8t minus 2t square. Dan soalannya pun masih sama. Dia kata, mana soalannya? Cikgu ambil mana-mana ni. 8t. Betul ke page dia ni? Ada jumpa tak? Okay, betul lah yang discovery activity 2 tu Okay, so dia sama, dia nak dia kata ada sekumpulan pelajar yang berlari pada satu track dengan fungsi tersebut. Fungsi dia S equal 8t minus 2t square. Okay, the displacement of people are recorded at t0 until t equal to 6. Okay, so dia nak kita gambarkan larian pelajar tu dengan garis nombor dan displacement time graph. Okay, samalah patutnya ini macam ulangan je lah So bila ulang, cikgu tunjuk terus yang dah kira Okay, masih sama. Awak ada huruf S. Okay, so awak macam mana nak dapatkan garis number ni, line number? Awak kena buat table. Okay, sepatutnya table ni awak buat start pada 0 sampai berapa? Ikut arahan dia kata t equal to 0 until t equal to 6. Sampai 6. Okay, so bila kita buat 0, kita kira lah sini. Kalau 0 dapat 0. Kalau 1 dapat 8 times 1 minus 2 times 1 square. 8 tolak 2, 6. Okay, betul ni. 8 tolak 2. Awak akan dapat 6 kan?
So 6 ni 6 unit sebelah kanan O. Okay, sebab tu dia letakkan dia dekat sini. Okay, 6 unit. So dia adalah T yang pertama. Nanti bila T yang kedua, tengok dia, cikgu pusingkan dia dekat 8 juga. Cikgu tak letak 8 tu kat atas ni. Ada sebab Okay, so untuk kali ni awak boleh tengok sebab dia kenapa. Sebab dia tadi awak tengok graf yang awak lukis sebelum ni. Sekejap cikgu pergi kat graf tadi. Masa kat graf ni, ini kita panggil apa tadi? ds dt equal to 0. Okay, macam mana kita nak tahu point tu berapa? So kalau kita ada s equal 4t minus t square, ds dt kita ialah 4 minus 2t. Then kita kata dia equal to 0. So kita boleh selesaikan jadi berapa kat sini? 4 equal to t. So t equal to 2. Maksudnya kita memang tahu, okay, masa 2 saat memang zarah tu berada pada sasaran maksimum. Sasaran maksimum ni. Maximum displacement. Okay, awak tengok titik ni titik paling maksimum. Masa tu halaju kosong. Sasaran maksimum pada masa 2 saat. So kita boleh kata dia nak pusing dekat situ. Turning point dia memang dekat atas ni. Okay, untuk case yang tadi, kalau kita nak tahu betul tak 8 tu betul turning point dia, kita buat apa? Kita ambil S dia. Kalau betul lah dia tu turning point dia kat situ, kita kena buat ds dt equal to 8 minus 4t equal to 0. So kita selesaikan, jadilah dia berapa? T kita berapa? 8 bagi 4, 2. Okay, maksudnya semasa 2 saat, memang zarah tu tengah berpusing. So kita boleh pusingkan dia kat sini. Kita boleh pusingkan turning point dia kat sini. So awak tak perlulah letak 8 tu kat atas ni. Kalau awak letak kat atas, mungkin awak pusing jauh sikit. So sebenarnya dia memang tengah turning point pada 8. Boleh faham tak maksud cikgu? Kenapa cikgu letak dekat atas garis? Boleh ke? So kalau nak tengok dekat graf pula sama macam tadi. Awak sebenarnya graf ni awak pun dah nampak ada graf dia bentuk kuadratik. Dan awak tahu graf ni masam sebab dia negatif tu. Awak boleh je terus cache graf awak tu nanti. Okay, awak cuma kena tahu first point dia kat mana. T0, 0. Okay, so point dia start kat sini. Awak naik dan turun je. Okay, lepas tu letak maksimum tadi kat sini. 6. Sini kosong. Maksimum point dia tadi. Masa dia 2 saat. Ataupun 2 minit. Kat sini tadi pergerakan dia kita dah kira kat table. Kita dapat kalau T2 S8. Ni S. Okay, ini pun dah. Okay, satu lagi jangan lupa ni punya ni. Intersection ni. Ataupun dia punya, kita panggil apa? X. Apa kita panggil tadi? Kejap. Kita panggil apa tadi? Aduh. X intersect. Okay. X intersect dia berapa tadi? T4. So sini 4. Okay, yang ini pun dah memadai untuk graf So ni panjangkan sikit, letak label berapa kat sini. Negatif 24. Kalau awak nampak macam tak logik dia punya ni, nampak part C ni macam tak logik, awak boleh panjangkan sikit lagi graf Contoh kata macam tak logik je, atas 8 bawah 24 tapi sama panjang. So cara dia awak jangan letak 6 ni lagi, panjangkan sikit 6 tu. Panjangkan lagi dulu 6 tu. Okay. So
So dah panjang, dah agak-agak puas hati nombor tu untuk negatif 24. Sebab dia takkan ukur lah, tapi kalau boleh biar logik sikit je lah. Macam ni 6. So ni T. Okay, boleh? Boleh. Okay, macam mengantuk je tu. Agak mengantuk lah. Okay, sekejap. So kalau sekarang kita dah nak cerita pasal hal laju, dekat puncak atas ni kita kata velocity. Ingat tadi kita kata ni adalah ds dt. ds dt adalah v dan dia adalah 0. So velocity awak adalah velocity is 0. So dia sedang berehat. Kalau hal laju sesaran maksimum, kat sini kita kata sesaran atau displacement, maximum displacement, velocity 0. Partikel sedang berehat. Okey, masa dia nak buat turning point tu dia berehat seketika, berehat sekejap. Okey, kemudian kalau nak cakap lagi pasal hal laju, velocity, yang cikgu tengah highlight kat atas ni, hal laju dia positif ke negatif? Awak kena tengok je tangent dia. Tangent dia positif ke negatif? Positif. Okay, tangent positif, maksudnya V dia positif. So awak kena kata the velocity is positive. Maksudnya particle move to the right. Zarah tu sedang bergerak ke kanan, hal laju positif. Nanti yang semua ke bawah ni ada banyak yang negatif. Okey, kat sini partikel awak dah negatif, hal laju negatif, partikel bergerak ke kiri. Maksudnya dia sedang move to the left. Okey. Dan kalau kat atas tadi, ingat kat atas tadi velocity is 0, so dia rest Okey. Rasanya tak boleh teruskan lagi dah pecutan, nanti awak pening Pecutan belum lagi. Sebenarnya tajuk ni lagi sekali tu kita boleh start kira lah kot. Okey, cikgu stop sampai ni. Ni belum Sampai page yang tadi tu, page 254. Tapi besok, patutlah awak besok kan? Besok dah cuti kan? Betul ke kalau awak patutnya esok ke? Teacher esok. Hari lain. Itulah dah burn lah pula. Okay, so awak cubalah buat satu soalan. Questions page 259. Sebab question dia lambat Lambat lepas habis belajar buat ada questions. Sekejap. Sorry, ambil yang 258. Takut tak habis belajar lagi lah ni. Tak boleh lah 258 belum habis belajar lagi. Sekejap. 259. Sekejap cikgu check lagi sekali. Question 1 boleh lah kot. Question 1 sahaja kot. Boleh ke question 1 sahaja? Boleh teacher. Mestilah boleh kan sebab satu je. Sebab yang total distance semua tu belum masuk lagi. Tak boleh nak bagi soalan lagi. Okay, so cikgu akan bagi slide ni. Slide ni cikgu bagi slide penuh maksudnya sampailah ke bawah ni ada 40 berapa ni. Ada banyak lagi ni. So awak boleh study dulu untuk this week menggantikan hari cuti yang tak ada kelas esok. So dengan harapan next week tu kita boleh settle lah. Okay. Bolehlah kita beransur dulu nak rehat-rehat ke. Boleh So hari ni ada 33 ni. Siapa yang tak masuk ni? Okay, itu saja untuk hari ni. Terima kasih. Thank you teacher. Thank you, Yes. teacher. Okay, jaga diri.